Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pelajar yang menonton siri YouTube untuk program pendidikan luar anjuran Pusat Kurikulum Negeri Pulau Pinang. Jadi sebenarnya dalam usaha kita nak memastikan para pelajar di Pulau Pinang dapat mengikuti pembelajaran pendidikan luar secara maya. Jadi pihak Kurikulum sendiri telah bersungguh-sungguh berusaha melaksanakan program demi program secara maya untuk kita sampaikan kepada para pelajar. Jadi pada petang ini seperti yang telah diwar-warkan, kita akan berkongsi sedikit maklumat berkaitan ilmu pendidikan luar. Jadi diharapkan melalui perkongsian ini, ilmu-ilmu ini dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Topik kita pada hari ini ialah tentang asas keselamatan di air, siri 1. Kalau semalam kita belajar tentang ilmu CPR. Sebenarnya CPR dan juga ilmu keselamatan di air mempunyai berkaitan kerana ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan kepada kemahiran CPR semasa menyelamat mangsa yang lemas. Okey, jadi sebelum itu untuk makluman para pelajar juga, kehadiran para pelajar akan dicatatkan melalui pengisian borang online melalui pautan Google Classroom yang akan kita berikan sebelum sesi ini tamat. Jadi sebelum kita bersembang panjang tentang isu-isu keselamatan di air, izinkan saya sedikit masa untuk memperkenalkan diri saya. Orang kata sesi ta'aruf. Okay, nama saya Muhammad Usni, Encik Muhammad Usni bin Haji Ibrahim. Sekarang bertugas di SMK Kepala Batas. Pernah bertugas di Pusat Kurikulum sebagai pegawai di sana. Mula terlibat sebagai jurulatih di Pusat Kurikulum Negeri Pulau Pinang sejak tahun 2003 dan sehingga sekarang masih aktif untuk mengelolakan program-program tertentu. Jadi bagi para pelajar, sekiranya kita ada kesempatan, kita ada peluang, insya-Allah tahun ini ataupun tahun depan kita akan berjumpa dalam program-program anjuran Pusat Kurikulum lagi. Dan doa-doakanlah supaya pandemik COVID ini akan tamat pada hujung tahun nanti ataupun pada pertengahan tahun nanti. Okey, bagi para pelajar tidak lama lagi kita akan bercuti sekolah, kan? Kita akan bercuti PDPR, kita akan bercuti, bagi yang pelajar sekolah rendah akan bercuti sekolah. SOP kena jaga. Tetapi biasanya apabila melibatkan cuti-cuti yang panjang ini, keluarga akan memilih beberapa aktiviti air kepada para pelajar. Tak mungkin tak semua, tapi ada di kalangan kita yang akan dibawa berjalan ke tempat-tempat tertentu untuk terlibat dalam aktiviti air. Jadi jom kita lihat apakah aktiviti yang popular di negara kita sebenarnya. Okey, jenis-jenis aktiviti air secara umumnya saya ringkaskan di sini ada 5 aktiviti. Yang pertamanya aktiviti mandi, berkelah di sungai, di kolam, laut, di kalau orang Kedah kata di mandi di ban. Kemudian aktiviti di taman tema air, aktiviti pendidikan luar, kemudian kita tengok sikit apa jenis-jenis sukan-sukan air yang ada di negara kita. Dan kemudian juga sukan ekstrim ataupun sukan-sukan rekreasi yang melibatkan air di negara kita. Okey, yang pertama tentang mandi berkelah di sungai dan sungai, kolam dan juga laut lah. Kalau sebelum ni memang kita selalu tengok cuti sekolah saja, kawasan-kawasan perkelahan seperti di pantai, kawasan air terjun, taman-taman tema air menjadi tumpuan kepada keluarga untuk menghabiskan masa mereka di sana. Mereka akan berkumpul, akan bawa keluarga, anak-anak berjalan ke sana. Jadi, kalau mandi di sungai, kolam dan laut ni mungkin dari segi kosnya agak murah dan biasanya menjadi pilihan lah kepada para keluarga berbanding dengan tempat-tempat lain yang memerlukan bayaran. Yang keduanya tadi taman. Baiklah, yang kedua taman tema air. Mungkin ramai yang dah pernah sampai dan di Pulau Pinang kita sini pun kita mempunyai satu taman tema air di Teluk Bahang yang mempunyai jarak gelongsor yang paling panjang di Malaysia, mencecah 1 kilometer di Teluk Bahang. Jadi kalau ada kelapangan, ada
ada ruang yang sesuai, mungkin boleh kunjung ke tempat tersebut. Tapi pusat ataupun taman tema air ni melibatkan kos yang agak tinggi, jadi mungkin tidak ramai para pelajar dan juga keluarga yang pernah pergi ke tempat-tempat seperti ini. Jadi kita tengok seterusnya. Yang seterusnya ialah program pendidikan luar. Program pendidikan luar adalah biasanya program yang di bawah anjuran pusat kurikulum suatu ketika dahulu, ketika COVID belum melanda, belum ziarah negara kita. Antara program yang melibatkan air dan popular di negeri ini ialah program kayak dan juga program taman laut. Bagi yang pernah mengikuti program kayak, pusat latihan sukan air di Teluk Kumbar adalah lokasi yang paling popular. Para pelajar akan didedahkan dengan kaedah berkayak di laut. Sebab mungkin Pulau Pinang ni berhampiran dikelilingi oleh laut, ada pulau yang dikelilingi oleh laut, maka kayak laut adalah lebih popular di Pulau Pinang. Kemudian program taman laut pula, biasanya kita akan adakan di taman-taman laut di seluruh Malaysia. Mungkin ada pelajar yang pernah kita bawa ke Pulau Payar di negeri Kedah, Pulau Perhentian, Pulau Redang di negeri Terengganu. Kita pernah bawa pelajar ke Mersing di Pulau Tioman dan sebagainya. Jadi apakah taman laut? Taman laut adalah pulau-pulau yang diisytiharkan oleh Jabatan Taman Laut sebagai pulau yang terlarang. Maksudnya tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh ada aktiviti perikanan dan sebagainya. Untuk menjaga karang-karang yang begitu cantik, ikan-ikan yang begitu cantik di sana. Jadi kalau pergi taman laut ni, aktiviti yang paling menarik, snorkeling lah. Kalau kita tengok gambar di atas tu, gambar yang atas sebelah kanan tu, lihat dua orang pelajar sedang bermain-main dengan ikan, memberi makan ikan. Okay, jadi pelajar juga didedahkan dengan aktiviti mengapung diri dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah, kita pernah bawa ramai pelajar ke sana. Mudah-mudahan akan ada lagi peluang kepada para pelajar yang sedang menonton hari ini. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada sukan-sukan air. Apakah sukan-sukan air yang ada di Malaysia? Jadi bagi aktiviti sukan air seperti berenang, gambar yang pertama tu gambar di atas sebelah kiri, gambar sukan berenang, acara terjun daripada ketinggian 10 meter ataupun papan anjal 3 meter dan juga polo air. Semua aktiviti ini biasanya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan dengan dibantu oleh NGO-NGO yang tertentu dan juga di peringkat lebih tinggi mungkin akan melibatkan Majlis Sukan Negara dan sebagainya. Namun ada satu lagi sukan yang semakin popular di Malaysia sejak akhir-akhir ini, iaitu berenang di kawasan terbuka ataupun dalam bahasa Inggeris kita biasanya kita kodingkan dia, istilahkan dia open water swimming. Okey, OWS. Peserta akan berenang dengan jarak-jarak tertentu sebelum menamatkannya. Jadi bila jarak di laut ni biasanya jaraknya lebih lah daripada jarak di kolam ni. Jadi antara jarak yang popular untuk acara ini adalah antara kebiasaannya dalam event-event yang ada di Malaysia, jaraknya antara 1 km hingga 10 km panjangnya. 1 km hingga 10 km panjangnya. Jadi bagi para perenang yang berjaya menamatkan biasanya untuk acara 10 km akan diisytiharkan sebagai marathon swimmer. Perenang marathon. Kalau acara lari kita ada acara larian marathon 42 km. Jadi acara renang kalau berjaya menamatkan 10 km akan diisytiharkan sebagai perenang marathon. Jadi saya ada kawan-kawan berkaitan dengan open water ni, jadi jom kita dengar satu nasihat daripada seseorang yang amat berpengalaman dalam penganjuran open water swimming ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Waalaikumsalam, di Pulau Pinang. Saya Amir Rizal Ishak, Ketua Jurulatih Renang daripada Syarikat Swimon dan juga penganjur Malaysia Open Water Swimming Series, ingin membuat dua pesanan kepada pelajar yang ingin menceburi renang air terbuka, iaitu berenang di laut, di tasik atau di sungai atau di sebagainya. Pesanan ini adalah khas untuk pelajar-pelajar yang telah pun melalui kelas renang bersama instruktor yang berkelayakan. Pertama, sentiasa memakai swimming buoy atau buaya renang. Yang kedua, jangan sekali-kali berenang
secara berseorangan, sentiasa berteman atau dipantau. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Cikgu Husni kerana memberi peluang untuk saya membuat pesanan ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik Amir, penganjur utama open water swimming di Malaysia. Okey, sukan yang seterusnya ialah sukan ekstrim ataupun sukan rekreasi. Sukan air ekstrim dan juga rekreasi. Berdasarkan pada gambar-gambar, kalau kita lihat yang bermula daripada sebelah kiri lah, white water rafting ataupun rakit getah, tubing, melalui jeram-jeram yang kuat, yang laju dan sebagainya. Kemudian kayak pun ada juga, kawasan-kawasan jeram. Kalau yang terdekat dengan negeri Pulau Pinang, biasanya kita akan adakan di daerah Kulim, kawasan rekreasi Sungai Sedim. Itu sangat popular di kawasan utara. Ada peluang boleh cuba, tapi perlukan keberanian. Okay, kemudian yang seterusnya, waterfall rappelling. Kalau minggu lepas kita belajar tentang tali, kita gabungkan dua kemahiran, tali dan juga air, keselamatan di air untuk aktiviti waterfall rappelling, turun daripada waterfall dengan menggunakan tali. Okay, kemudian seterusnya aktiviti jet ski. Ini mungkin yang bagi orang yang ada duit sikit lebih-lebih ni, sebab kosnya agak tinggi. Sukan yang cukup menarik menggunakan jet ski di air. Dan sukan yang terakhir, sukan ekstrim yang terakhir dan paling popular ialah sukan menyelam ataupun diving. Untuk makluman, di Malaysia kita ada satu pulau di Sabah, Pulau Sipadan, yang sememangnya cukup terkenal di seluruh dunia kerana kedudukan geografi dan juga pemandangan bawah airnya sangat cantik. Okay, kalau ada peluang nanti ambil lesen. Untuk aktiviti menyelam perlukan lesen, sebab dia melibatkan risiko yang amat tinggi. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, satu persoalan besar yang sering dibincangkan. Adakah selamat kita melakukan aktiviti air? Adakah selamat? Jadi kalau dalam gambar tu kelihatan seorang penyelam, seorang perenang bebas, cuba mendekati seekor ikan yang cukup besar. Ikan ni namanya whale shark, yang saiznya biasanya hampir-hampir sebesar bas. Kalau logik akal kita agak menakutkanlah. Namun kalau kita diberi peluang, agak-agak mahu ataupun tidak. Kalau tanya saya, insyaAllah. Sebab ini antara keinginan bagi seorang perenang. Jadi untuk makluman semualah, whale shark ni bukanlah seekor ikan ataupun mamalia yang berbahaya. Dia hanyalah makan ikan-ikan kecil dan juga plankton. Jadi dia tak makan orang. Jangan takut. Kalau jumpa, insyaAllah. Kalau boleh, kalau takut, kita cuba jauhkan sebab mungkin disebabkan saiznya sahaja. Bukan kerana dia makan orang. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Kenapa dan mengapa? Kenapa ibu bapa risau apabila anak-anak menjalani aktiviti air? Kita tengok punca dia. Baik, tajuk-tajuk berita ini sebenarnya agak menakutkan. Budak 2 tahun maut lemas dalam besen rumah. Dalam besen pun boleh mati. Nelayan dikuateri lemas. Kemalangan perahu naga Pulau Pinang 2010. Itu antara contoh-contoh yang terpapar di dada-dada akhbar. Tak ada lagi. Murid lemas di bawah arus.
Kegembiraan 6 sekawan mandi di Pantai Sabak berakhir tragedi di Kelantan, Kota Baru. Sonok dan akhirnya berlaku kemalangan. Itu yang kita takut sebenarnya. Kemudian kita ada lagi, seorang demi seorang lemas. Bayangkan kalau kita keluar berjalan dengan rakan-rakan pergi berkelah, tiba-tiba seorang demi seorang lemas. Apa yang berlaku sebenarnya? Kemudian kanak-kanak dikotiri lemas. Mangsa yang dikatakan hyperaktif terjun ke dalam sungai ketika berjalan bersama ibunya. Jadi berita-berita melibatkan kematian di air ataupun mati lemas ni agak banyak di negara kita. Dan kalau kita tengok pada petikan-petikan berita ni, semuanya adalah melibatkan kematian lemas di sungai dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkanlah daripada kes-kes yang sebegini. Jadi sebab itulah pada hari ini kita belajar tentang asas keselamatan di air. Secara amnya kita nak memberi pengetahuan kepada para pelajar supaya mengetahui kepentingan keselamatan ketika menjalankan aktiviti air. Kita nak bagi maklumat supaya tahu dahulu apakah bahaya-bahayanya. Kemudian seterusnya pelajar dapat menyebut apa yang patut kita lakukan sebelum menjalankan aktiviti, semasa menjalankan aktiviti air yang akan kita adakan nanti. Jadi dengan kaedah sebelum dan semasa ini akan mengurangkan risiko apabila kita menjalani aktiviti air. Okey, seterusnya. Program siri 1 ini tidak bertujuan untuk memberi pendedahan tentang kaedah berenang atau menyelamatkan dengan menggunakan kemahiran berenang. Okey, ini siri 1 kita lebih kepada teori, maklumat, pelajar mengetahui kaedah dan sebagainya. Tapi bukan untuk memberi, bila habis kursus ni kita dah layak untuk menyelamatkan orang dengan menggunakan kemahiran berenang. Sebab ada sebabnya. Okey, kenapa? Kenapa kita tidak boleh menyelamat dengan kaedah berenang? Bukan tak boleh, mungkin ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak sesuai. Kerananya yang pertama, tidak semua orang boleh berenang dengan baik. Kita tepuk dada, tanya selera. Kita tahu kemampuan kita berenang. Sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana kemahiran kita. Tidak semua orang mampu menyelamat mangsa lemas dengan teknik renangan yang betul. Kadang-kadang kita mampu berenang tapi teknik kita masih salah. Jadi mungkin kita perlukan latihan, perlukan kelas dan sebagainya. Tetapi sebenarnya semua orang mampu membantu mangsa lemas dengan kaedah yang lain. Kita boleh membantu, kita boleh terlibat dalam usaha menyelamat. Bukan semata-mata saya boleh berenang, saya perlu selamatkan orang. Saya tak boleh berenang, saya duduk tepi. Tak. Itu kaedahnya. Semua orang boleh membantu dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, pada asasnya kemalangan ni ada di mana-mana. Tak kiralah di air ke, di lebuh raya ke, di dalam bangunan ke, di sekolah ke. Kalau kata nak lari daripada kemalangan ni, kita tak boleh larilah. Cumanya kaedah pengurusan risiko. Okey, dalam pendidikan luar kita ada pengurusan risiko ataupun risk management, iaitu perancangan sebelum dan semasa aktiviti sebenarnya boleh mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Kita merancang dahulu dengan sebaiknya dan insya-Allah dengan perancangan itu Allah akan mudahkan kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Kita dah tahu benda tu kalau kita buat macam ni jadi macam ni, buat ini menjadi macam ni, jadi kita cuba elakkan. Okay, next. Okey, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan juga Japan Malaysia telah memberi 5 panduan kepada ibu bapa bagaimana perlu menjaga anak-anak semasa menjalankan aktiviti di dalam air. Contohnya lah, yang pertama, pastikan lokasi dan cuaca semasa menjalankan aktiviti air selamat dan bercuaca baik. Perkara yang pertama kita lihat cuaca. Kalau cuaca tu hujan, kilat, guruh dan sebagainya, ombak besar dan sebagainya, ataupun jeram tu air menjadi banyak dan sebagainya, jadi kita cuba elakkanlah. Yang keduanya, memastikan anak-anak memakai atau menggunakan alat keselamatan yang dibekalkan
atau kepentingan sendiri. Kalau kita pergi ke mengikuti package pelancongan, kita akan dibekalkan dengan PFD ataupun personal floating device ataupun orang panggil life jacket. Jadi kita pakai dengan cara yang betul. Klip-klip tu semua kita kena pakai, ikat dengan betul. Okay, kalau tidak, kalau kita bawa anak-anak kecil, bawa adik-adik kecil, kalau ada, bawa lah. Itu lebih selamat sebenarnya. Okey, yang ketiganya memantau pergerakan anak-anak semasa menjalankan aktiviti air. Jangan lalai dan alpa. Kalau tadi berita kita tengok tadi, seorang pelajar hyperaktif terjun ke dalam sungai. Jadi kemungkinan ibu bapanya terlepas pandang di situ. Jadi kalau boleh kita kena sentiasa memantau pergerakan anak-anak. Yang ketiganya, jangan benarkan anak-anak bermain atau menjalankan aktiviti di kawasan yang berisiko tinggi. Mungkin kita tengok kawasan itu jeram, airnya laju. Ataupun hari itu kita pergi pantai, angin kuat, ombak kuat, bertalu-talu dia menghampas pantai, bagi pergi mandi juga. Jangan. Jadi kita kena bersedia daripada awal. Kemudian kita sentiasa mengambil, yang terakhirnya sentiasa mengambil perhatian terhadap anak-anak. Tengoklah kalau bagi ibu bapa, kalau bawa anak, jangan asyik, kes-kes tertentu lah. Ada ibu bapa yang bermain telefon, yang asyik masak barbecue. Kemudian anak tak apa, anak pergi mandi lah. Ayah sibuk nak masak. Ibu pun sibuk nak masak, nak siapkan makanan. Tak boleh. Salah seorang daripada ibu bapa perlu sentiasa memantau ataupun mengambil perhatian tentang apa yang anak-anak lakukan. Sebab kita tak tahu, kemalangan berlaku dengan pantas. Kalau boleh kita cuba elakkanlah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok apa sebelum dan apa yang semasa. Sebelum aktiviti, kita mengenal pasti jenis-jenis bahaya di kawasan aktiviti. Dari segi cuaca, mungkin dari segi aliran air, dari segi mungkin haiwan-haiwan yang ada di dalam air dan sebagainya. Kalau kat situ ada jerung yang besar, mungkin takkan kita pergi terjun juga kan. Jadi mungkin kawasan itu ada ikan piranha, kita perlu terjun tak? Tak perlu. Jadi kita bersedia mengenal pasti jenis-jenis bahaya. Kemudian kita membuat persediaan dari segi alatan keselamatan dan bantuan kecemasan. Bila pergilah, bawalah kotak first aid tu. Jangan tinggalkan kain anduh mungkin kita bawa, ubat-ubat luka kita bawa dan sebagainya. Jadi pelampung kita bawa. Ini sebenarnya boleh membantu kita sekiranya berlaku kemalangan di hadapan mata kita. Kemudian kalau program-program melibatkan program pusat kurikulum ataupun program-program jabatan, kita perlu maklumkan kepada pihak berkuasa. Program-program sekolah pun kita maklumkan kepada pihak berkuasa bahawa kita, contohlah saya lah, saya mungkin kepala batas pergi berkemah di satu tempat. Jadi kita maklumkan di balai polis yang paling dekat, senarai nama pelajar, nombor telefon pelajar, nombor telefon guru, berapa jumlah dan sebagainya kepada pihak berkuasa polis, supaya mereka tahu bahawa ada satu kumpulan pelajar yang ramai dan mungkin mempunyai risiko sekiranya berlakunya kemalangan ataupun apa-apa kejadian. Okey. Kalau semasa aktiviti pula, kita tengok pemantauan dan berwaspada sepanjang aktiviti. Kita perlu pantau dan berwaspada. Tak boleh kita ambil mudah ataupun kita ambil tak kisah. Tak apalah, jalan je lah aktiviti. Bukan. Sentiasa memantau dan berwaspada. Sebab betul lah orang tua-tua kata kemalangan ni datang tak diduga. Kita tak jemput dia pun, tapi dia boleh sampai. Okay, yang seterusnya, tidak boleh leka atau mengambil sikap tidak kisah itu. Okay, seterusnya. Ini untuk yang ini untuk tips keluarga. Ada 12 tips keluarga saya nak berikan kepada para pelajar. Yang pertama, jangan berenang mandi seorang diri. Kalau tengok di bawah tadi saya ada tag never swim alone. Jangan berenang seorang-seorang. Duduk rumah bosan-bosan, tengok sungai dekat rumah, pergi terjun mandilah seorang-seorang. Jangan. Kita kena ada pemantauan. Yang keduanya, memantau ahli keluarga. Kalau nak pergi mandi, ada rakan, ada ahli keluarga yang sama-sama. Supaya kalau berlaku kemalangan, ada orang yang boleh meminta pertolongan. Kemudian, jangan terjun di kolam. Kalau kamu pergi ke kolam-kolam renang, kamu akan lihat satu simbol, no diving in pool. Jangan terjun. Sebab apa? Sebab di kolam tu ramai. Bila di kolam tu ramai, mungkin ada yang tengah berenang, kita lompat, kita berenang, pijak kepala dia dan sebagainya. Kemudian, pakai jaket keselamatan. Kalau tengok gambar di situ, si ayah ataupun si abang untuk membantu anak-anak kecil untuk menyiapkan PFD tadi, life jacket tadi. Sebab kalau pakai salah pun tak guna juga.
Sebab dia boleh menyekat, orang kata boleh menjadikan salah satu punca kepada mangsa lemas kalau pakai salah. Okey, yang seterusnya, jangan terjun membuta tuli. Sampai buka baju, terus lompat masuk sungai. Terus lompat masuk tasik, terus lompat masuk laut ataupun masuk kolam renang. Jangan. Kita kena melihat ataupun bertanya orang-orang tempatan tentang keadaan sekitar. Melainkan tempat tersebut memang kita dah regular, kita selalu pergi dah. Kita dah tahu dah keadaan dah. Kemungkinan besar boleh. Tapi kalau air jernih mungkin. Tapi kalau air sungai tu keruh dan sebagainya, kita lompat rupanya ada kayu tercacak satu kat situ. Apa akan jadi? Bayangkan. Okey, seterusnya kita selalu mendengar orang-orang yang berenang kram ataupun berlaku kekejangan otot. Apakah puncanya? Yang pertama sebab kurang latihan, yang keduanya biasanya lah kita tidak membuat regangan. Regangan ni amat penting, stretching ni amat penting sebab stretching ni akan mengendurkan otot-otot kita untuk bersedia menjalankan aktiviti yang lebih lasak. Kemudian kalau di kolam renang, seterusnya di bawah tu jauhi dari kawasan lubang kolam. Ada kes-kes di Malaysia saya tak pasti, tapi di luar negara lubang kolam tu adalah kawasan air, kawasan untuk menyedut air. Jadi air akan masuk melalui situ. Jadi apabila dia rosak ataupun dia terbuka, dia pecah dan sebagainya, ada mangsa yang tertarik rambutnya ke situ, menyebabkan dia lemas. Jadi awas. Mandi kalau nampak benda tu pecah, rosak dan sebagainya, jauhkan. Kalau nampak turun-turun dalam kolam, nampak lampu pecah, keluar. Sebab takut renjatan. Okey, seterusnya kedalaman lokasi. Tadi kalau terjun pun nampak, terjun rupanya tak pandai berenang. Dalam 10 kaki. Okey, kalau di kolam renang, dia ada tulis 2 meter, 1 meter dan sebagainya. Ataupun cetek sangat. Cetek sangat tapi kita terjun, kepala dulu. Pun masalah. Okey, yang seterusnya tips keluarga, jangan makan banyak. Sebab bila kita makan banyak, perut kita akan kenyang dan menyukarkan kita untuk bernafas di dalam air. Mungkin kita termuntah, mungkin kita sukar bernafas. Jadi, nak mandi, jangan makan banyak. Okay. Belajar CPR. Kemarin kita dah belajar CPR, insyaAllah okeylah. Apakah CPR nanti? Kalau tak tahu, tengok slot yang semalam. Kemudian kalau ada kemudahan, pergilah belajar berenang. Kerana belajar berenang ni adalah satu ilmu yang baik. Renang ni adalah satu sukan yang baik, sinaman yang baik. Di samping membantu kita, dia juga menyihatkan tubuh badan kita. Dan yang akhir sekali adalah membuat perancangan. Macam yang tadilah, semasa dan sebelum, kita rancang dulu. Nak pergi bila, apa kemudahan, apa keselamatan yang perlu kita ambil dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kita dah mengenal pasti beberapa perkara sebagai panduan untuk aktiviti air. Namun kita kena tahu jugalah apa bahaya-bahaya yang ada di laut, yang di sungai, yang mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi hari ini saya nak beri sedikit. Kita ada lima perkara yang menjadi ketakutan kepada orang-orang yang selalunya mandi di kali. Okey, yang pertamanya adalah arus kurau ataupun rip current. Apa itu arus kurau? Arus yang terbentuk bermula dari pantai akibat pergerakan ombak dan kemudiannya menghasilkan satu laluan terusan menuju keluar dari pantai menuju ke arah laut. Kalau baca tak berapa fahamlah. Cerita dia mudahnya, air ombak datang ke pantai, ditolak ke pantai dan kemudian bila dah masuk ke pantai, dia mesti ada jalan keluar dia. Jalan keluar itulah dipanggil arus kurau ataupun rip current. Dan kes-kes inilah yang selalu menyebabkan mangsa lemas, katanya ditarik ke tengah laut dan sebagainya, dibawa ombak ke tengah laut. Inilah dia, punca dia. Arus ini sebenarnya tidak menarik anda ke bawah air, tetapi menarik mangsa keluar dan jauh dari pantai. Dan kalau kita boleh berenang, dia tarik ke jauh tengah pantai pun kita masih, insyaAllah kita masih boleh berenang masuk. Tapi bagi mangsa yang tidak boleh berenang, bila ditarik ke kawasan yang lebih tengah, kaki tak sampai, tak pijak lantai pasir tu, menyebabkan dia menjadi masalah dan lemas. Kita tengok video. Okey, kita tengok satu video tentang rip current ni. How to spot a rip current. Rip currents occur on most Australian beaches. They are a strong force and at times can be difficult to see. You might think you know how to spot a rip, but the fact is 70% of people can't. And 2 out of 3 people who think they can spot a rip get it wrong, sometimes with deadly consequences. Here's how a rip forms. When waves break on a beach, they push water towards the shoreline.
ditolak dari Once tengah that water ke reaches the pantai. shore, it has to find a way to Kemudian dia get back akan out to sea. melintang di So it tengah flows dan into the cuba deeper mencari jalan channels keluar. and away from the shore. Kena panas tu menunjukkan These jalan deeper keluar. channels are Itulah called rip rip current. currents or rips. Here are some examples of rips. They can behave and flow in different ways. They can be found against Mata headlands, kita kena sentiasa melihat. Kena sentiasa waspada. Sebab anak-anak kecil kalau mandi di sini, biasanya ibu bapa lah kalau pergi ke pantai dia akan mandi di tempat yang kurang ombak. Yang sebelah sini ombak kuat, sebelah sini ombak kurang. Yang ombak kurang itulah sebenarnya adalah rip current, arus kurang. sometimes they flow Lebih directly bahaya out to mandi di sea. tempat yang kurang ombak They can berbanding yang also ada flow ombak. at an angle. Or the current Kita may nampak circulate back to warna shore. airnya yang berbeza menunjukkan pergerakan ombak air yang daripada pantai menuju ke tengah. These are the things to look for. Deeper, dark-coloured water, Dark patches of water, fewer breaking waves. A rippled surface surrounded by smooth waters. itu Anything tanda-tanda floating out to sea rip or current. foamy, discoloured, sandy water flowing out beyond the waves. Rips don't always show all of these signs at once. Some rips may only have one or two signs. Dan kadang-kadang dia boleh berubah tempatnya. Jadi kita kena peka lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah obor-obor. Semua orang tahu obor-obor jellyfish. Di Pulau Pinang pun banyak. Sejenis hidupan laut yang sangat unik di air laut. Cukup unik sebab dia tak sama macam ikan, tak sama macam haiwan lain. Pegangnya lembut macam jelly. Tapi kesan sampingannya akibat sengatan obor-obor bergantung pada jenis obor-obor. Ada yang mungkin kita rasa pedih, rasa berbirak, ada gelang-gelang dekat tangan macam kena pisau dan sebagainya. Kemudian kita ada yang rasa mual, rasa nak muntah. Dan yang lebih teruk, kita sukar bernafas, koma dan juga boleh menyebabkan kematian. Di Pulau Pinang kita ada kes mangsa sengatan yang dibawa ke hospital, mati di hospital. Jadi kita kena hati-hatilah. Sekiranya kena obor-obor ni, kita kena bertindak segera. Okey, di Malaysia baru-baru inilah di Pulau Pinang dikatakan pernah
dijumpai oleh nelayan. Box jellyfish. Dua obor-obor ni ada di sini, dua obor-obor, satu box jellyfish dan satu Portugis. Box jellyfish dikatakan pernah dijumpai di perairan Pulau Pinang. Mungkin sesat mengikut arus dan sebagainya, sebab dia bukan habitatnya di Malaysia. Cukup bahaya, bila kena boleh menyebabkan kematian. Kemudian yang keduanya adalah Portugis, Man of War. Ini tahun lepas di perairan Terengganu, lebih kurang 10 ke 20 ekor dijumpai oleh para nelayan. Agak cantik tetapi bahaya. Jadi kalau jumpa obor-obor, kalau boleh jangan peganglah. Sebab kalau pegang takut-takut, biasanya tentacle dia tu, yang rambu-rambu di bawah tu lah yang lebih yang bahayanya. Jadi awas. Baik, untuk cara rawatan, banyak petua disebut sebenarnya untuk menghilangkan sakit apabila terkena sengatan obor-obor, petua tradisional dan sebagainya. Jadi salah satu yang sering disebut ialah bilas dengan air urin, air kencing. Rawatan moden menolak kaedah ini. Kalau kamu rajin membaca di dalam internet dan sebagainya, kaedah urin ini lebih bahaya mungkin kerana kuman-kuman yang di dalam urin tersebut boleh menimbulkan masalah lain kepada mangsa. Jadi sebaik-baiknya sekiranya kamu pergi ke laut, bawalah cuka. Cuka diakui antara bahan yang boleh mengurangkan rasa sakit akibat sengatan obor-obor. Selain itu, yang paling penting apabila sampai ke daratan ataupun ada bantuan kenderaan dan sebagainya, bawa segera mangsa ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Kerana di hospital ada segala-galanya. Kita ada ubat, kita ada mesin untuk pernafasan dan sebagainya. Ada pakar-pakar di situ. Okey. Bahaya yang ketiga. Yang pertama tadi arus kurau, yang kedua tadi obor-obor, yang ketiga kepala air. Yang ini berlaku di sungai. Kalau kamu tengok gambar tu di sebelah kiri tu sungai asal, yang belah kanan tu sungai yang berlakunya kepala air. Apakah kepala air? Kepala air ialah gelombang aliran air mengejut dalam kuantiti yang besar. Gelombang maksudnya satu turunan air yang laju, yang besar, sebab jumlah air yang banyak ke hulu sungai. Dari hulu sungai, dari hulu sungai ke hilir. Dari hulu ni kawasan dalam, punca sungai, ke hilir, ke kawasan yang lebih rendah lah. Jadi biasanya disebabkan hujan yang lebat di kawasan hulu, menghimpun segala air itu turun ke dalam sungai, dia akan turun ke bawah. Sebab itu apabila berlakunya pembalakan haram, kawasan-kawasan tersebut akan timbulnya masalah kepala air yang besar. Sebab akar-akar pokok tidak mampu menghalang pengaliran air terus ke sungai. Salah satu petuanya ialah kalau kita pergi mandi berkelah di sungai, nampak di atas bukit sana cuaca gelap. Kalau cuaca gelap, hati-hati. Sebabnya mungkin di sana dah hujan, tempat kita tak hujan. Nanti apabila air turun, kita tak sempat naik. Okay, suasana tenang, air sungai berubah tiba-tiba apabila kepala air tiba di kawasan tersebut. Jom kita tengok video ni. Kawasan ni kawasan yang tenang, airnya cantik, nampak batu bata dan sebagainya. Apa yang berlaku? Nampak? Antara tanda-tandanya biasanya datang habuk-habuk ataupun daun-daun turun. Nampak? Dia mula berubah. Sikit-sikit. Inilah yang dikatakan kepala air dia telah meragut ramai mangsa. Sebab apabila turun tanda-tanda tu kita tak bersedia. Hilang segala batu-batu yang timbul tadi. Kalau orang mandi kat situ memang tak sempat. Tak sampai 1 minit pun. Nah, ini yang dikatakan gelombang air dengan jumlah yang banyak.
Okey. Yang keempat, bahaya yang keempat, pusaran air berlaku di laut, juga sungai ataupun jeram. Juga berlaku di kawasan longkang-longkang besar sebenarnya. Okey, disebabkan faktor morfologi sungai dari kawasan jeram, faktor ketinggian air yang dari tempat tinggi turun ke tempat rendah, maka berlakulah pusaran. Pusaran ni ada dua bentuk. Yang pertama, dia berpusing secara mendatar, menarik ke bawah, ataupun dia bergulung daripada atas ke bawah. Itu dua bentuk pusaran. Jadi, tapi tak semua jeram ada benda ni. Dia bergantung kepada jumlah air dan juga ketinggian jeram tersebut. Okey. Ingat satu bentuk pusingan, yang satu lagi bentuk pusingan daripada atas ke bawah. Okey, antara sejarah negara, kematian 6 orang anggota bomba di sebuah longkang besar taman di Selangor pada tahun 2018. Kalau tak salah saya di daerah Selayang ataupun Kajang, kalau tak salah saya di Selangor ni. Satu kejadian yang menyedihkanlah. Kita cuba tengok apa berita. 6 penyelam bomba yang lemas ketika mencari Di remaja Serdang, yang Selangor, dilaporkan terjatuh ke sebuah lombong di Taman Putera Perdana, Puchong malam tadi terperangkap dalam pusaran air. Hujan lebat menyebabkan arus kuat sekaligus membentuk pusaran di lokasi kejadian. Bergelut untuk Dan pihak keluar berkuasa dari pusaran air remaja namun berkenaan gagal. berada dalam pusaran itu. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JPPM, Muhammad Hamdan Wahid berkata, ke-6 anggota bomba unit pasukan penyelamat di air atau PPDA yang terkorban bergelut untuk keluar dari pusaran terbabit namun gagal. Okey. Anggota bomba yang terlatih pun boleh berlakunya kemalangan pada mereka. Jadi kita yang bukan ahli bomba ni kena hati-hatilah. Seterusnya, pusaran air jeram. Pusaran air kuat yang terhasil akibat hujan dan juga menghasilkan air terjun besar. Kalau macam tadi, bila berlakunya kepala air, maka akan timbullah pusaran-pusaran yang seterusnya. Okey, kita tengok satu lagi video berkaitan pusaran air. Tragedi 5 sekeluarga lemas di air terjun Beluga Bukit dipercayai 5 berpunca orang pusaran air sekaligus. di bahagian dasar dengan kedalaman kira-kira 9 meter. Pegawai Bomba Kanan 2 Zuraidi Muhammad Yusof berkata, paras air di kawasan berkenaan biasanya meningkat kepada 12 meter apabila musim tengkujuh. Menurut Zuraidi, lokasi di mana kesemua mangsa ditemui lemas itu dikategorikan sebagai lokasi bahaya untuk bermandi manda. Kawasan ini menjadi dalam sebab bila musim tengkujuh, air yang terlampau banyak, air yang di atas tu akan terjah ataupun turun dengan laju dan pasir-pasir yang di bawah akan beralih ke tepi. Bagi contoh, kita nampak pasir di tepi ni asalnya memang kurang pasir ni. Bila musim hujan ataupun musim tengkujuh, air yang banyak akan menyebabkan pasir yang di bawah tu akan naik ke atas dan mari ke tebing. Tragedi 5
Okey, ini yang terakhir, bahaya yang terakhir adalah petir. Kalau kita sedang mandi di kolam renang ataupun kawasan terbuka, memang peraturan lah. Kalau di kolam renang ni, ada saja gurun dan petir, maka semua pengunjung kolam renang akan diarahkan naik. Tapi kalau kita mandi di sungai, tak ada orang yang akan arahkan kita. Kita sendiri yang perlu faham bahawa ada bahaya sekiranya kita mandi ketika cuaca yang sebegitu. Jadi sila hentikan aktiviti tersebut dengan segera supaya kita tak berlaku apa-apa kemalangan pada kita. Kemalangan yang macam mana? Kita tengok. Ada satu video ni. Menakutkan jugalah. Tapi bukan berlaku, video ni tak dirakam di Malaysia tapi di luar negara. It's a stark reminder caught on camera during a storm. Stay inside. That's right. And this may be a little bit startling, but there's a 12-year-old playing in the rain, struck by lightning. Seorang Unbelievably, kanak-kanak he berumur is 12 okay. Take a tahun look. mandi hujan, main hujan. Ini benda yang biasa kita buat. Bila hujan kita main air di luar rumah. Holy cow, this happened in Argentina. His mother was taking video of him at the exact time lightning hit. As you can imagine, both mother and son learned a valuable lesson. He is blessed and lucky to... Nampak kan? Bahayanya apabila kilat dan air bergabung bersama-sama. Jadi kalau boleh, kalau ada kilat, kita elakkanlah untuk keselamatan kita. Okey, seterusnya. Okey, kaedah menyelamat. Ada di sini saya letakkan 4 kaedah menyelamat. Selain daripada yang terakhir tu, bila kita selamat dengan kaedah mana pun, pastikan kita arahkan seseorang ataupun sesiapa saja yang ada di sekeliling kita untuk menghubungi 999 talian kecemasan negara. Okey, contohlah kita nak menyelamatkan seseorang. Tengok kawan di sebelah ada telefon, tolong telefon 999 maklumkan lokasi ada kejadian kemalangan lemas. Segera baru kita selamatkan supaya bantuan boleh datang dengan segera. Okey, ada 4 di sini. Yang pertama, menyelamatkan diri sendiri ataupun apungan secara apungan. Yang kedua, teknik capaian. Yang ketiga, teknik balingan, dan yang keempatnya teknik rantaian manusia. Kita lihat satu persatu. Okey, kaedah menyelamatkan diri. Yang pertamanya, kalau kita boleh berenang, kita berenanglah dengan setenang-tenangnya. Kalau tak boleh berenang dengan pandai, cubalah mana-mana kemahiran berenang yang kita ada. Kita cuba apungkan diri, kita cuba berenang cara katak ke, cara tenang ke, macam manakah. Tapi pastikan kita boleh berenang tanpa panik. Dan satu untuk makluman, kalau di laut sebenarnya buoyancy kita ni, daya apungan kita lebih kuat, lebih mudah berbanding di sungai. Yang keduanya, kita berpaut pada dahan ataupun benda timbul. Mungkin ada benda timbul yang terapung bersama di dalam sungai tersebut ataupun yang ada di tepi-tepi sungai. Kita cuba dapatkan pautannya. Cuba menghampiri kawasan tersebut dan cuba berpaut badannya. Kalau ada batang balak yang terapung, cuba pegang. Kalau ada ranting-ranting pokok yang di tepi, cuba pegang. Kalau ada batu yang terapung, cuba pegang. Okey? Kita cuba, ini cara selamat sebab tak ada orang boleh bantu kita. Yang ketiga, teknik apungan. Kalau kita mampu mengapungkan diri, cubalah apungkan badan kita. Kalau ada pakai life jacket, mungkin kita mudah terapung. Kalau tak pakai, macam kanak-kanak ada orang di atas tu, kanak-kanak je boleh terapung macam tu. Kita pun boleh sebenarnya, cuma mungkin kaedah saja salah kalau tenggelam tu. Kalau nak cuba, kita pergi ke kolam nanti. Okey, ini yang pertama, menyelamatkan diri. Okey, next. Okey, seterusnya teknik capaian.
Capaian ni maksudnya kita cuba mencapai mangsa lemas dengan alatan-alatan tertentu. Yang pertamanya menggunakan kayu atau tangan. Kita ada kayu panjang, ada tali pinggang, ada kayu batang penyapu, ada ranting pokok. Apa-apa saja yang saiznya agak panjang yang boleh kita gunakan untuk mencapai rakan yang terapung di tengah. Ini untuk orang yang tak berenang, kita tak perlu terjun. Kecuali air itu cetek dan dia agak jauh, kita terjun sampai paras pinggang kita untuk selamatkan dia. Yang keduanya, kita menggunakan tangan sendiri. Ini agak bahaya. Kalau gunakan tangan, pastikan anda menyarap ataupun merendahkan posisi badan anda kerana apabila mangsa memegang tangan anda, kemungkinan besar mangsa akan menarik kita jatuh ke dalam sungai. Jadi rendahkan posisi kita supaya pusat graviti kita lebih kuat. Yang ketiganya berpaut pada benda timbul macam tadi. Dan kalau dalam kaedah moden kita ada papan surfing tu kita boleh gunakan. Di Malaysia pun dah semakin popular alat-alat di pantai tu. Ataupun yang bawah gambar di bawah tu weight. Kita menggunakan bahan lain, pokok, ranting pokok dan sebagainya sebagai pemegang kita. Kita pegang sebelah tangan pada pokok, kita kesuar tangan satu lagi untuk mencapai mangsa. Supaya badan kita tidak masuk ke dalam air. Okey, gambar-gambar lain kita menggunakan baju boleh, menggunakan seluar boleh. Ada pelajar pernah tanya saya, cikgu macam mana nak buat? Nak buang takkan nak buang seluar? Saya tanya satu soalan. Kalau yang dalam laut tu adalah adik kamu, bapa kamu, ibu kamu, sayang seluar ataupun sayang mereka? Dua pilihan. Okey, next, kaedah yang seterusnya. Okay, teknik balingan. Teknik balingan kita menggunakan tali. Tali yang diikat pada life buoy, pelampung ataupun tali yang diikat dengan dalam beg, memang tali khas, throw bag. Ataupun tali yang kita reka sendiri, ada tali lembu ke, kita ikat botol mineral, kita bubuh ayak sikit bagi berat ataupun ikat bagi elok, kita baling kepada mangsa. Apa-apa sahaja yang kita boleh buat supaya kita dapat menyelamatkan mangsa. Tak kira lah apa-apa benda. Dia tak ada dalam istilah, aku kena pakai tali ni saja untuk menyelamat. Tak. Kita guna apa sahaja yang ada di sekitar kita. Tali tak cukup panjang, sambung dan sebagainya. Tak ada tali, pakai akak-akak kayu yang panjang pun boleh. Cuma teknik balingan, bila kita nak membaling tali, kita perlu menjerit kepada mangsa. Saya nak baling tali, sila tangkap tali. Supaya mangsa mendengar ada tali yang akan dilontar kepadanya. Dan dia boleh bertindak cuba mencari tali tersebut. Kena jerit dekat dia. Okey, teknik yang seterusnya, teknik rantaian makanan. Rantaian makanan pula, minta maaf. Teknik rantaian manusia. Rantai manusia. Human chain save child. Kalau kamu tengok gambar tu, ramai-ramai pegang tangan, berdiri di tepi pantai, berdiri di tepi sungai, berdiri di tepi tebing, batu untuk menyelamatkan mangsa. Mungkin sebab kita tidak ada tali, kita tidak ada kayu yang panjang untuk menarik mangsa. Tapi mangsa tak jauh daripada tebing air. Cara dia, himpunkan orang-orang yang kuat-kuat lah ni, pegang tangan, cuba dapatkan rantai yang panjang supaya orang yang ujung sekali mampu menarik mangsa daripada lemas. Cuma pastikan kaedah ni, jangan buat di tempat yang terlalu dalam. Kalau sampai dah paras ini, bahaya kepada rantai-rantai tersebut, kepada manusia tersebut. Takut semua lemah nanti. Jadi biasanya kita buat di kawasan yang tidak tenggelam pinggang. Yang kedua, pastikan kekuatan tu agak stabil. Jangan nanti yang depan tu berat, yang belakang tu kanak-kanak yang pegang di darat. Jadi dia berat, yang dia akan terlepas. Bagi balance. Okey. Lantik seorang ketua kalau nak buat rantai manusia ni. Okey, ini adalah kaedah-kaedah yang kita gunakan yang boleh kita gunakan untuk menyelamat tanpa perlu kita berenang. Okey, slide seterusnya. Okey, ini antara alatan apungan yang popular. Kalau kita tengok di sini ada gambar kanak-kanak tu, itu kita panggil noodle. Noodle mie. Noodle tu mie dalam bahasa Inggeris, tetapi kalau dalam bahan-bahan berenangan ni, dia satu benda yang panjang daripada foam. Kalau kamu tengok di Tesco ke di Giant, kadang-kadang dulu ada jual. Tengah-tengahnya berlubang, panjang lebih kurang satu depa. Kamu boleh mengapung dengan alat tersebut. Peluk dia saja, insya-Allah terapung. Kalau saya dulu saya pegang,
saya bubuh tali kat dalam, saya ikat. Jadi boleh selit kat badan. Jadi macam life jacket juga. Okey, kemudian kita ada yang digunakan oleh penyelamat-penyelamat profesional, torpedo ni dipanggil torpedo. Kemudian kita ada life jacket. Kemudian yang selalu kita tengok di mana-mana atas ferry dan sebagainya, ini life buoy, bulatan macam tayar tu yang boleh kita baling untuk kepada mangsa lemas. Dan yang terakhir adalah satu yang ini sebenarnya bahan apungan tetapi khas untuk perenang-perenang yang mahir. Sebab dia cuma angin, satu beg yang boleh kita tiup masukkan angin ke dalamnya dan digunakan dalam open water swimming tadi yang Encik Amir sebut tadi. Pakai swim buoy. Ini swim buoy. Kita ikat pada pinggang, kita berenang pakai swim buoy. Tapi ada kemungkinan angin keluar? Ada. Jadi kita kena hati-hati. Jadi untuk perenang-perenang yang terlatih sahaja. Tapi kalau dah tak ada tempat, tak ada alat lain dah, itu saja ada, mangsa ada yang lemas, gunalah dulu. Selagi boleh. Jangan kata, oh ni tak berapa selamat. Tak. Guna dulu apa-apa yang ada. Botol mineral pun balinglah dekat dia. Baling tidak. Ada tong ayak ke apa, bagi. Supaya mangsa boleh berpaut pada benda untuk terapung. Okey, dia tak ada lah kata, kalau benda ni botol mineral tak boleh, ada. Apa-apa sahaja alat yang boleh kita gunakan. Okey, seterusnya. Okey, ini rawatan kecemasan. Semalam kita belajar tentang CPR, ini dia yang dikatakan ada kaitan dengan mangsa lemas. Okey, kita dah tarik mangsa naik ke darat, kita gunalah teknik rantai manusia ke, kita guna teknik capaian ke, kita guna teknik teknik tali ke sebagainya. Tarik mangsa ke atas darat, mangsa diam. Mangsa diam, tidak bernafas. Okey, nombor satu, tarik mangsa ke darat dan mangsa diam. Ini biasanya yang berlaku. Mangsa lemas, dia akan terminum air yang banyak dan menyebabkan saluran pernafasannya tertutup. Dia terhenti pernafasannya. Jadi, kita sebagai mungkin ahli bantuan kecemasan ataupun orang awam yang belajar tentang rawatan kecemasan, yang pertama, kita uji ABC dia. Dia punya saluran airway dia punya breathing dia punya circulation dia, ABC. Adakah semua ada? Nadi ada, dia boleh bernafas ke tak? Kalau dia bernafas elok, okey. Terus ke nombor 4. Tapi kalau tak ada, apa yang perlu kita buat? Nombor 3. CPR, tekanan jika tiada nadi. Musim-musim COVID ni orang kata CPR tak mau mulut ke mulut, mouth to mouth sebab takut jangkitan. Okey. Teruskan dengan tekanan pada bahagian dada. Teruskan pada bahagian dada supaya berlakunya tekanan yang mungkin boleh menyebabkan air yang ada di dalam badan keluar daripada badan dan saluran pernafasan terbuka untuk bernafas semula. Okey, baru-baru ni saya pun dapat satu viral video tentang kaedah menyelamat mangsa lemas dengan membawa di bahagian belakang badan. Menjadi satu persoalan. Adakah kaedah tu boleh? Saya pun search dalam Google apa tajuk cerita ni. Saya jumpa pada tahun 2016, pihak Kementerian Kesihatan telah memaklumkan pada kita. Kaedah ini bukanlah satu kaedah yang telah dibuat uji kaji, mungkin kaedah tradisional sahaja. Keberkesannya mungkin ada, mungkin tidak ada, tetapi lebih selamat kita menggunakan kaedah yang telah diuji kaji. Kita menggunakan tekanan dan juga CPR. Berbanding dengan kaedah kita junjung di bahagian belakang tadi. Memang ada kes kawan saya, dia kata jiran dia buat macam tu berjaya, tapi kita tak tahu kesahihannya. Jadi untuk elakkan, gunakan kaedah tekanan. Bila dah habis tekanan dan dia bernafas, berlaku muntahan air dan sebagainya, kita letak di kedudukan recovery position. Mangsa diletakkan tidur di sebelah tangan kanan. Lipatkan tangan kanan tu, tidur baringkan dalam kedudukan mengiring. Supaya air kalau ada lagi dalam badan dia akan keluar dengan mudah dan dia boleh bernafas dengan selesa. Ini recovery position. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya katakan tadi. Dukung secara terbalik bukan kaedah tepat selamatkan mangsa lemas. Ini Asro Awani. Kalau yang belakang, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam Facebooknya, jangan mudah percaya kaedah merawat mangsa lemas yang tidak sahih. Jadi kita belajar, kita gunakanlah kaedah yang sebetulnya. Kalau kita tak tahu, okeylah. Okey, seterusnya.
Okey, dua gambar ini adalah kaedah menyelamat kepada yang mempunyai kemahiran berenang. Kalau kita boleh berenang, kita ada kemahiran berenang, kita memang swimmer yang baik, kita pergi saja kepada mangsa, awas. Walaupun kita perenang yang baik, awas. Orang yang lemas akan sentiasa mencari jalan untuk bernafas. Sebab bila dia tenggelam, timbul tenggelam ni, hidung dia akan masuk banyak air dan dia sakit. Dia akan cari jalan untuk dia bernafas. Jadi, bila kita menghampiri mangsa lemas, apa yang dia akan buat? Dia akan pegang dan grab. Dia akan peluk kamu. Menyebabkan kita lemas. Sebab tu kamu tengok orang yang menyelamat biasanya mati. Sebab tu kita gunakan kaedah ni. Kita gunakan siri satu ni sebagai pendedahan. Tapi kalau kita berjaya, kita ikut kaedah yang betul, insyaAllah kita boleh selamatkan mangsa. Bila cuba menghampiri mangsa lemas, cuba bercakap. Jangan terus hampir. Kalau dia ada respon, maklumkan pada saya datang untuk menyelamat, sila pusing belakang. Atau saya nak pusing belakang dia. Kita bergerak di belakang dan ambil daripada belakang. Ya, ambil daripada belakang. Kalau dia meronta, antara tips adalah kalau dia meronta, kita tengah pegang macam tu, dia meronta, tutup bahagian hidung dan mulut. Supaya dia sukar bernafas. Bila dia sukar bernafas, tangan yang meronta tadi akan menarik. Dia akan reda semula. Tapi kalau dia masih meronta dan kamu rasa kamu tak boleh kawal, lepaskan dahulu. Okey. Yang kedua, kalau dia peluk kamu, ada kaedah-kaedah tertentu untuk selamatkan. Tolak naik untuk selamat ataupun orang kata tumbuk muka dan sebagainya. Tapi saya tak cadangkanlah yang tu. Tapi tolak naik untuk selamatkan diri kamu. Selam. Okey. Jadi banyak kaedah yang perlu kita belajar, sebab itulah saya kata siri satu kita tak ajar kepada kaedah berenang. Sebab yang ni perlukan amali di kolam renang dan sebagainya. Jadi gunakan kaedah-kaedah yang lain. Tapi kalau kamu pernah diajar, kamu ada kemahiran, silakan. Sebab kita perlu menyelamatkan nyawa. Okey, seterusnya. Kita pun dah sampai di penghujung-penghujung petikan. Nanti cuba tengok pautan tu saya dah letakkan tadi. Okey, sebelum kita akhir program, saya ada seorang lagi kawan-kawan ramai yang berenang-berenang ni kan. Duduk main dengan air. Kita dengar sedikit celotehan nasihat ya salah seorang perenang maraton, agak terkenal sekarang dan mungkin bulan Jun nanti insya-Allah kalau diizinkan ada satu program bersama di bawah anjuran beliau di negeri Terengganu merentas daripada Laut Cina Selatan, daripada Pulau Kapas ke Pantai Marang. Kita dengar apa celoteh dia kawan saya ni. Itu dia. Cik Saiful. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang Cik Saiful. Guru-guru dan pelajar di negeri Pulau Pinang dan Pulau Mutiara. Bermain dengan air tu, saya nak pesan kenalah. Bermain dengan air tu memanglah seronok. Tapi awas juga kadang air tu kadang boleh meragut nyawa. Sentiasalah jaga keselamatan. Itu kena ingat dan patuhi peraturan yang ditetapkan. Dengar cakap Cikgu Husni tu. Jangan lupa. Cikgu Husni punya peraturan dan ni semua kena patuhi. Keselamatan ni memang baik. Ada peluang belajar berenang, belajar. Jaga SOP, jaga diri. Dari saya Makful daripada AMJP, coach dan organizer swim event. Terima kasih Cikgu Husni bagi peluang chairman berletih petang-petang ni. Ingat jangan lupa anak-anak murid sekalian, ni TV pendidikan, cara-cara untuk menyelamatkan diri dan ikut peraturan semasa berada di air. Assalamualaikum. Okey, terima kasih chairman. Untuk rakan-rakan berenang. Tasik yang di belakang tu adalah kawasan latihan beliau.
Okey, saya rasa itu saja yang kita boleh sharing di hari ini. Kita berkongsi maklumat tentang asas keselamatan di air, apa yang perlu sebelum dan semasa, apa yang perlu kita buat, apa bahayanya, bagaimana cara menyelamat dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan ilmu ini dapat kita kongsikan bersama ahli keluarga kita juga yang lain. Dalam masa yang sama kita tanam dalam diri kita keselamatan perlu kita jaga, berseronok pun perlu juga. Jadi kita agih-agihkan, berseronok tapi dalam masa yang sama dengan penuh berilmu. Sekian sahaja saya rasa daripada saya, Cikgu Husni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau ada jumpa-jumpa saya di kolam renang, Jalan Betik itu, tegur-tegurlah. InsyaAllah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.